Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, sekarang saya ada di Kedai Santai Ilmu Publication di Bandar Seri Kofil, buka pada hari Isnin sampai hari Jumaat jam 9 pagi sampai 5 petang. Kalau anda ada masa untuk nak datang, nak dapatkan buku-buku kita yang banyak dekat sini, anda boleh datang ke sini pada waktu-waktu berkenaan, insya-Allah. Kalau nak beli pada waktu luar daripada tu, anda boleh beli dekat Shopee kita, dekat Santai Ilmu Publication. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya ada terbitkan satu video berkaitan tentang isu Dr. Mazli Malik yang mengeluarkan satu klip video yang mana seolah-olah dekat situ dilihat sebagai menormalisasikan kelucahan dan seumpama dengannya. Anda boleh tonton video reaction saya pada waktu berkenaan, dan saya mengambil pandangan peribadi bahawa saya tak ada masalah dengan video berkenaan, kerana pada saya dia ada timbangan dekat situ. Ada orang cakap dengan perkataan yang tak elok, watak antagonis bercakap dengan perkataan yang tak elok, lalu kena tampak. Pada saya itu adalah satu perkara yang okey pada saya lah. Tapi hari ini saya tengok Dr. Mazli Malik yang memegang watak Jamal yang pernah menjadi bekas Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri lah, saya tak tahu Malaysia ke mana negara, tapi bekas Perdana Menteri, watak dia Jamal dekat situ. Dia keluarkan satu kenyataan lebih kurang satu hari lepas. Dr. Mazli Malik, saya tolong baca untuk anda. Dr. Mazli Malik kata, drama siri kudeta, mohon maaf. Dia minta maaf. Saya, Dr. Mazli Malik, ingin membuat permohonan maaf secara terbuka kepada semua, terutamanya kepada kaum wanita di mana jua kalian berada. Sebab dalam isu tu dia ada sebut berkaitan tentang apam basah, apam kering. Saya menyedari akan keberkesanan filem dan drama dalam menyampaikan mesej baik dalam masyarakat. Namun, ia tidaklah sampai menyinggung sensitiviti maupun budaya. Secara peribadi, saya mengakui kekhilafan dan kesilapan kerana melakukan watak Perdana Menteri jahat di penjara yang telah menggunakan perkataan yang tidak sepatutnya, yang telah mengganggu kesejahteraan emosi dan minda semua. Saya juga berterima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan teguran, ingatan, nasihat, sama ada secara peribadi maupun umum. Moga Allah ampunkan segala kesilapan saya dan himpunkan kita semua dalam kebaikan. Saya juga berharap pihak Astro boleh menapis babak tersebut demi menghormati sensitiviti ramai pihak. Saya juga mengajak rakyat sekalian untuk menonton siri drama Kudeta di Astro yang merupakan drama Melayu yang julung kali berunsur politik, thriller dan aksi. Banyak yang boleh dipelajari selain babak 5 saat yang kontroversi tersebut. Terima kasih. Salam hormat, Dr. Mazli Malik. Jadi jelas dekat dalam kenyataan Dr. Mazli Malik dekat Facebook ini menunjukkan bahawa dia sendiri mengakui bahawa itu adalah satu kesilapan, dan dia minta pihak Astro tapis isu tu. Tapis ni bukan tapis semua babak dia, tapis pada bab 5 saat yang jadi problem, yang dia sebut perkataan apam basah, apam kering itu. Itu sahaja. Dan saya fikir mungkin itu adalah perkara yang paling wajar dilakukan oleh Dr. Mazli apabila isu ni jadi viral. Tapi saya sendiri masih tak ada masalah lah dalam hal tu. Tapi awak nak minta maaf, silakan lah, no issue berkaitan tentang hal ni. Cuma macam saya bagi tahu pada video yang sebelum ni, kita kata kalau nak menjadikan Dr. Mazli sebagai seorang pelakon yang hebat, pelakon yang mungkin kurang silap, Dr. Mazli perlu untuk lebih banyak berlakon, perlu ambil banyak job lakonan. Ataupun pihak pengarah yang nak ambil Mazli Malik untuk dijadikan sebagai pelakon, sepatutnya dia melihat karakter Dr. Mazli Malik yang dilihat mempunyai background yang baik sebagai bekas Menteri Pendidikan. Jadi sepatutnya diberikan watak yang agak baiklah, Perdana Menteri yang baik ke, ataupun seorang guru, seorang menteri yang mahu buat perubahan dalam dunia pendidikan dan seumpama dengannya.
Itu zon yang selesa kita kata kepada Mazli Malik. Habis kalau bagi watak antagonis, itu adalah watak memang satu pelakon dah yang dia sebenarnya dia perlu mengambil risiko apabila dia melakonkan satu watak, membacakan satu skrip, kerana macam-macam boleh berlaku. Kita tengok filem, kita tengok drama yang ada sekarang ni, kalau kita berbalik kepada background orang itu, pasti akan ada isu. Tetapi inilah lakonan yang kita kata dia hanya berlakon. Demikianlah bila letak antagonis, maka dia punya skrip juga adalah skrip-skrip antagonis, skrip-skrip orang jahat yang mungkin kita boleh timbang yang mana yang tidak terlalu berat, tidak terlalu lucah, mungkin kita kata kita boleh tapis lah. Tapi kita boleh teruskan. Tapi kalau dia terlalu lucah, patutnya kita tapis lah. Yang tu saya akan setuju. Cuma pada saya ayat hari tu okey je, tak ada masalah. Tapi inilah industri filem yang mana apabila agamawan seperti Dr. Mazli Malik masuk, maka dia akan dapat kecaman-kecaman tersebut. Macam dulu saya ingat, dululah kalau kita orang dulu-dulu kita kenal M. Rajuli. M. Rajuli ni orang baik, orang soleh, tak silap saya dia mengaji pondok juga. Dan dia kalau bercakap Arab ni, membaca ayat Quran ni agak fluent. Jadi lakonan-lakonan dia adalah kebanyakannya adalah lakonan yang Islamik, tapi watak dia tu macam-macam. Ada watak dia adalah watak orang baik, ada juga watak dia watak orang jahat. Maksudnya ajaran sesat lah. So macam tu. Jadi ikutlah awak nak pergi ke arah mana. Cuma M. Rajuli tu memang dia adalah seorang pelakon yang dia sentiasa ambil job lakonan. Rahimahullah, dia dah meninggal dunia. Dia ambil job-job lakonan. Tapi kalau, sebab tu saya kata, kalau Mazli Malik, Dr. Mazli Malik dia nak menjadi seorang pelakon, dia kena ambil banyak job lagi. Dia tak boleh berhenti sekadar kudeta saja. Dia kena ambil lagi job-job yang lain juga. Saya agak positif dan agak rasa menarik untuk nak menonton kudeta ni. Tapi rumah saya tak ada Astro kan. Tak tahulah macam mana nak tengok kan. Tapi nampak macam ia adalah satu drama yang mungkin bagus untuk kita tonton. Tetapi ia melibatkan isu-isu politik yang kita tahu bahawa orang politik juga suka main dengan isu-isu seperti ini. Tak apalah kan, ikutlah, setiap orang ada pandangan masing-masing. Saya ada baca komen juga dalam kenyataan Dr. Mazli Malik ni. Ada yang pro, ada yang kontra, dan banyak komen dia saya mustahil akan baca satu persatu. Tapi saya akan memilih beberapa komen yang agak menarik. Khairul Anwar, dia kata, kami memandang tinggi Dr. Mazli sebagai figura umum yang terangkum agamawan sunnah, cendekiawan, ahli akademik, ahli politik. Kalau dialog tu dilakukan oleh pelakon biasa atau bukan Dr. Mazli, lain ceritanya. Apapun ini bukti kita semua manusia biasa, tak terlepas dari silap dan salah, dan mengakui kesilapan dan kesalahan seterusnya. Membuat permohonan maaf terbuka adalah tanda jiwa besar seorang figura umum. Ini kata Khairul Anwar. Jadi macam yang saya sebut tadi, inilah pandangan orang awam berkaitan tentang Mazli Malik, iaitu dia adalah seorang satu figura agamawan, seorang cendekiawan, ahli akademik, ahli politik baik. Jadi kalau dia melakonkan watak tu, orang mengharapkan dia melakonkan watak yang baik. Tetapi apabila dia ambil watak sebagai seorang tokoh ahli politik jahat, maka dia orang tak suka lah. Sebenarnya orang tak suka pun watak tu. Selain kata-kata dia tu, sebenarnya orang tak suka watak tu diberikan kepada Mazli Malik. Banyak lagi. Eddie A. Syukur kata, saya hormat dengan tindakan doktor memohon maaf di atas kesilapan dan keterlanjuran yang berlaku. Tindakan ini lebih bermaruah jika dibandingkan daripada mereka yang ditegur atas kesilapan mereka tapi masih berlagak suci. You have my respect. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sabit, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesilapan, orang yang terbaik adalah orang yang bertaubat, orang yang bertaubat setelah dia melakukan silap tadi. Banyak lagi Muhammad Khairul Anwar Abdullah Khalil kata, alhamdulillah
Mengakui kesilapan bukan tanda kita lemah. Berbeza dengan setengah individu yang lain, seboleh-boleh menegakkan benang yang basah walau terang-terang menongkah arus. Banyak lagi ada yang pro, ada juga yang tak suka, ada juga yang tak suka, yang mengutuk tindakan ni. Antaranya Muhammad Imran. Muhammad Imran dia kata sudah terhantuk baru tergadah. Padahal boleh je mengajar agama di masjid-masjid atau mana-mana institusi pendidikan. Kod etika dan moraliti seorang bukan Muslim lebih baik daripada seorang bekas pensyarah bidang agama dan menteri pendidikan. Ini yang dia sebutkan. Ada juga yang memberikan peringatan berkaitan tentang mungkin ini ada perancangan politik daripada pihak yang tak suka kepadanya. Adli Dusun Raja kata ianya kerana anda seumpama setitik dawat hitam tertumpah di atas selebaran kertas putih. Kalau orang awam sebenarnya tidak menjadi isu pun. Macam-macam lagi lah komen anda boleh tengok dekat Facebook Dr. Mazli Malik berkaitan tentang isu ni. Yang penting kita perlu move on dan kita kena tahu berkaitan tentang sensitiviti masyarakat juga di dalam sesuatu isu dan ketekadan kita dalam fokus kita di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Saya yakin projek yang dibawa oleh Dr. Mazli Malik adalah projek yang sama yang kita bawa, iaitu projek memandaikan umat dengan ilmu. Apabila berlaku kesilapan menurut beliau ataupun menurut orang lain yang dilihat nampak silap itu, maka perlu diberikan mohon maaf ataupun diberikan teguran. Terima kasih banyak. Sahabat-sahabat, adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Saya nak cadangkan kepada anda satu buku yang bermanfaat di dalam isu-isu seperti ini. Saya nak tengok dulu buku ni ada tak dekat sini. Kalau tak ada, kita tengok buku lain. Okey, tak jumpa dekat sini. Okey, ada satu buku yang bagus, anda boleh dapatkan dekat Shopee ada, ataupun boleh dapat terus dekat kedai kita. Kerana lidah tidak bertulang ke syurga atau neraka, yang ditulis oleh Ustaz Abdul Razak Muhammad. Dia ni adalah pengasas Mahat Tahfiz, satu Mahat Tahfiz. Moga Allah Taala mudahkan urusan kita. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.